Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan subjek kerja khusus GPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Kami telah melaksanakan sebuah kerja khusus yang bertajuk Kualiti Guru Pembelajaran Efektif di bawah bimbingan pensyarah Puan Hazimah binti Haji Samin. Baiklah, kita beralih kepada ahli kumpulan. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama, ahli kumpulan kami ialah Muhammad Daniel Azwani bin Muhammad Rosli. Yang kedua ialah Afdal Hakim bin Jamaluddin, dan ahli kumpulan kami yang terakhir adalah Muhammad Mio Alif Hakimi bin Mio Mazlan. Okey, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ia memainkan peranan yang penting dalam membentuk kualiti dan keupayaan generasi baharu bagi menyesuaikan diri ketika berhadapan dengan cabaran dan perubahan global. Maksudnya, individu yang mempunyai kualiti tertentu seperti keupayaan menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif, kritis, berkemahiran dalam komunikasi dan bijak menggunakan teknologi maklumat ni amat diperlukan oleh negara, terutama yang melibatkan persaingan di peringkat global. Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini juga mengambil kira dasar laporan terdahulu seperti Laporan Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 atau Pendidikan 1996. Sebelum pembentukan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, ia dinamakan sebagai Plan Induk Pembangunan Pendidikan, iaitu PIPP pada tahun 2006 hingga 2010. Beralih kepada objektif Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini ialah yang pertama, memahami prestasi dan cabaran semasa, iaitu sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, meningkatkan standard iaitu standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian iaitu equity, menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem. Objektif yang kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas. Apa tujuannya? Tujuannya untuk sistem pendidikan dan setiap murid pada 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025, iaitu Plan Pembangunan Malaysia pada tahun 2013 hingga 2025. Seterusnya, yang ketiga, menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jakaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam iaitu profesion perguruan. Seterusnya, memetik berita harian yang mengatakan keberhasilan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2015 dalam melaksanakan transformasi dan meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini secara menyeluruh dilihat tidak mencapai tahap memberangsangkan. Walaupun plan itu dilabelkan berjaya, Yu Bin Ying iaitu PH di Puchong berkata terdapat kelompangan ketara yang masih belum dapat ditangani, antaranya ialah pencapaian negara dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa iaitu PISA, di mana PISA ini adalah merupakan akronim kepada Program International Student Assessment yang diperkenalkan oleh OECD. Ujian ini diadakan 3 tahun sekali bermula pada tahun 2000. Negara Malaysia mula sertai pada tahun 2009. Okey, sekarang kita lihat pada statistik di slide ini. Okey, statistik ini menunjukkan purata keputusan 2022 turun menjunam berbanding 2018 dalam matematik, membaca dan sains, di mana tahun 2012 hingga 2018 ia meningkat secara mendadak dan mencapai tahap yang baik. Okey, statistik ini menurun dan dianggap sebagai masalah yang besar dalam perancangan pendidikan di negara kita. Seterusnya kita akan pergi kepada aspirasi sistem pendidikan negara.
dan hubung kaitnya dengan aspirasi murid. Yang pertama adalah akses kepada kejayaan. Sistem pendidikan yang berkualiti adalah sistem pendidikan yang tidak berat sebelah. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem yang tidak berat sebelah? Sistem yang tidak berat sebelah adalah sistem yang tidak melihat latar belakang sosioekonomi pelajar-pelajar tersebut. Setiap pelajar-pelajar ini akan diberikan akses, akan diberikan sistem pendidikan yang sama dan selari dengan pelajar-pelajar lain. Tiada istilah berat sebelah kepada mereka. Seterusnya, pelajar-pelajar sekolah akan diberikan hak untuk memilih sendiri sekolah-sekolah yang mereka ingini. Contohnya, sekolah-sekolah vokasional, sekolah-sekolah diri dan melepasi syarat-syarat kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Kerajaan juga telah menetapkan bahawa semua pelajar akan diberikan tempat untuk bersekolah. Tiada yang berkecuali. Maknanya tiada pelajar yang akan menganggur pada zaman remaja mereka. Bagi pelajar-pelajar selain itu, kerajaan juga ingin membangunkan murid-murid yang mempunyai sifat-sifat yang menyeluruh. Sifat-sifat yang menyeluruh ini adalah sifat-sifat yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, supaya pelajar-pelajar yang dilahirkan ini adalah pelajar-pelajar yang mampu memberi impak yang tinggi kepada negara di masa akan datang. Seterusnya kita akan pergi kepada kualiti standard antarabangsa. Sebagaimana yang kita tahu, sistem pendidikan negara kita telah berkembang dan meningkat saban hari. Perkara ini adalah sesuatu yang harus kita banggakan. Dapat kita lihat bahawa sistem pendidikan zaman dahulu sangat berbeza dengan sistem pendidikan pada masa kini. Tetapi, adakah kita melihat ataupun kita berfikir bahawa negara-negara maju seperti negara-negara Eropah telah memecut laju dalam sistem pendidikan mereka yang telah mencipta satu jurang yang berbeza di antara negara kita dengan negara mereka? Hal ini telah diukur melalui sistem pentaksiran global ataupun dunia, iaitu PISA dan juga TIMSS. Pentaksiran ini dilakukan bertujuan untuk melihat sendiri kualiti pendidikan negara tersebut. Negara kita telah menunjukkan prestasi yang memberangsangkan tetapi tidak setanding dengan negara yang lain. Hal ini telah menyebabkan negara kita berada di ranking yang tidak terlalu bawah dan tidak terlalu tinggi. Oleh itu, aspirasi pendidikan ini yang telah diwujudkan adalah bertujuan untuk memacu pendidikan negara kita agar bersaing dengan dan berada di tempat. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh negara kita untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan negara kita. Antaranya dengan melakukan lawatan ke luar negara. Pelajar-pelajar dan guru-guru akan melihat sendiri bagaimanakah cara sistem pendidikan negara maju tersebut. Mereka akan mengambil contoh dan tauladan yang baik dari negara tersebut dan membawanya ke negara kita. Aspirasi murid yang dapat kita kaitkan adalah berpengetahuan. Bagi menepati aspirasi pendidikan negara yang kedua ini, murid-murid yang akan dilahirkan perlulah mempunyai pengetahuan yang tinggi yang mampu menjadikan sistem kualiti pendidikan negara kita lebih berkualiti dan mampu bersaing dalam pentaksiran PISA dan juga tim. Seterusnya ialah equity untuk semua murid. Seterusnya ialah semua pelajar akan diberikan hak sama rata dalam sistem pendidikan. Semua pelajar akan belajar, mempunyai fasiliti dan
silibus yang sama dengan pelajar-pelajar lain. Hal ini dapat merapatkan jurang equity antara pelajar-pelajar. Perkara ini dilakukan adalah untuk memastikan latar belakang sosioekonomi murid tersebut adalah bukan lagi penentu kejayaan mereka. Aspirasi ini sangat-sangat memberi impak untuk merapatkan jurang sistem pendidikan Malaysia dan menjadikan sistem pendidikan negara Malaysia setaraf dengan negara maju yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada aspirasi pendidikan negara yang seterusnya, iaitu perpaduan. Aspirasi ini lebih menekankan tentang pemupukan perpaduan dalam kalangan seseorang murid. Seperti yang kita maklum, Malaysia pada tahun ini dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Selepas kemerdekaan, Malaysia juga menekankan perpaduan sebagai aspirasi utama dalam memupuk perpaduan negara. Menurut data, murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Dengan melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid juga belajar menerima dan menghargai kepelbagaian. Kesefahaman yang terbina akan menjalin perpaduan, seterusnya akan membentuk identiti nasional. Ini dapat kita kaitkan dengan 6 aspirasi murid. Seterusnya kita akan pergi kepada anjakan pendidikan negara yang seterusnya, iaitu pelaksanaan berkecakapan tinggi. Apa itu pelaksanaan berkecakapan tinggi? Ini adalah keberhasilan seseorang murid tergantung merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Sebagai contoh, sekiranya kerajaan membelajarkan bajet yang tinggi kepada sebuah pendidikan itu menunjukkan sebuah kerajaan itu mengambil cakna tentang pendidikan itu dan mengharap setiap pulangannya, iaitu keberhasilan murid benar-benar dapat dijamin di setiap wang ringgit yang telah dibelanjakan. Sebagai contohnya, penggunaan bajet yang diperuntukkan ini perlulah digunakan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Sistem yang disediakan untuk sokongan dan sumber amatlah telah memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan tahap prestasi sekolah dan juga membolehkan guru dan juga guru besar untuk fokus kepada aktiviti untuk memudahkan mereka membuat pembelajaran dengan lebih berkesan terhadap seorang murid. Dan juga pelaksanaan berkecakapan tinggi ini juga membolehkan sistem untuk mengurus peruntukan. Kita telah pergi kepada pelaksanaan berkecakapan tinggi. Apa yang kita dapat kaitkan dengan aspirasi negara ini adalah kita dapat kaitkan dengan 6 aspirasi murid, iaitu kemahiran dua bahasa. Seperti yang kita tahu, bahasa kita iaitu bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara di dalam negara kita. Ini membolehkan murid mempelajari bahasa Melayu di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa yang kedua. Seperti yang kita semua maklum sekarang, sains dan teknologi di dunia ini semakin pesat membangun, lagi-lagi di negara dunia yang pertama. Oleh itu, mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi mereka. Jadi kita sebagai murid perlulah mempelajari bahasa Inggeris, mendapatkan kemahiran bahasa Inggeris itu untuk mendalami ilmu sains dan teknologi. Yang seterusnya, murid juga oleh itu pihak kerajaan perlulah menerapkan penggunaan bahasa Inggeris ketika murid masih di dalam sekolah rendah lagi. Jadi bukan itu saja, kemahiran dua bahasa di Malaysia juga dapat bertambah dengan penggunaan bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa France, bahasa Jerman dan banyak lagi kerana keunikan di negara kita. Jadi di antara program yang telah
diperkenalkan kerajaan untuk menjayakan aspirasi ini adalah dengan program Dual Language Program, iaitu DLP. Apa itu DLP? DLP adalah program yang diperkenalkan pada 2016 selepas banyak perundingan dengan pihak yang mahu meneruskan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Sejak 3 tahun yang lalu, sekolah diberi pilihan untuk mengadakan kelas DLP selepas perbincangan dengan ibu bapa dan bermula dengan projek ringkis 300 sekolah. Kini, kira-kira 1,300 sekolah rendah dan menengah melaksanakan program ini, iaitu program. Seterusnya kita beralih kepada 11 anjakan untuk transformasi sistem pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Baiklah, seperti yang kita tahu ada 11. Saya akan terangkan anjakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Baiklah, anjakan yang pertama adalah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Iaitu, apakahnya? Iaitu menanda aras keupayaan dalam kemahiran membaca, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. Seterusnya, melancarkan kurikulum baru sekolah menengah iaitu KBSM dan semakan semula kurikulum sekolah rendah KSSR pada 2017. Yang seterusnya, merombak peperiksaan dan pentaksiran kebangsaan untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi yang bermula pada tahun 2016. Yang seterusnya, meningkatkan kualiti prasekolah dan meningkatkan enrolment. Kita beralih kepada anjakan yang kedua. Anjakan yang kedua ialah memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Apa yang anjakan ini buat, iaitu dengan memperkenalkan kurikulum bahasa Malaysia yang sama pada peringkat rendah dengan sokongan pemulihan intensif untuk murid yang memerlukan bagi menggantikan kelas pemulihan. Seterusnya, memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris guru dan juga memperluas peluang bagi pendedahan terhadap bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga pula adalah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai, iaitu dengan memperkukuh pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat untuk tamat persekolahan menjelang tahun 2017. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Sebagaimana yang kita tahu, TS25 ataupun Transformasi 25 telah memfokuskan kepada aspirasi kepimpinan. Contohnya, guru-guru besar cemerlang akan ditempatkan di pedalaman untuk menaikkan sistem pembelajaran dan pendidikan yang berkualiti yang dimiliki oleh guru tersebut untuk disebarkan kepada guru-guru lain, lalu membentuk satu sekolah yang berkualiti dan mempunyai sistem pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah maju yang lain. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Contohnya, setiap pelajar yang mempunyai kekurangan dari segi keuangan, sekolah-sekolah PPD dan JPN akan memberikan bantuan kepada mereka jika mereka mempunyai masalah untuk kesekolah. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, pada masa kini, negara kita amat memfokuskan kepada penggunaan ICT. Penggunaan ICT ini memudahkan para pelajar untuk memahami dan menarik minat para pelajar untuk belajar. Penggunaan ICT ini adalah merupakan satu inisiatif yang baik kepada para guru dan kerajaan itu sendiri untuk menjadikan sistem pendidikan negara kita ini lebih menyeronok dan berkualiti. Seterusnya, anjakan yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Sebagai contoh, pelajar-pelajar IPG telah didedahkan dengan pembelajaran yang khusus untuk mereka mengetahui apakah itu hasrat-hasrat dan aspirasi kerajaan dalam sistem pendidikan. Hal ini akan melahirkan para guru
yang mempunyai tujuan bagi menjadikan sistem pendidikan negara kita lebih maju dan secara langsung melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang menerusi apa yang telah diajarkan oleh kerajaan, asas-asas kerajaan ini. Di samping itu, anjakan yang ke-9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Iaitu apa tujuan dia? Melengkapi keperluan ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses perkembangan anak mereka di atas talian, iaitu seperti yang kita tahu akses perkembangan akademik anak mereka iaitu SAPS. Seterusnya mendapat maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat atau kualiti guru mulai 2016. Okey, dalam masa yang sama 1,000 beasiswa daripada sektor swasta untuk murid berbakat daripada komuniti miskin untuk belajar di sekolah swasta dan antarabangsa. Okey, antara bentuk kejayaan daripada anjakan yang ke-9 ini ialah setiap ibu bapa akan menjadi rakan yang aktif dalam proses pembelajaran anak mereka, bukan sahaja melalui aktiviti yang lazim seperti hari sukan dan hari penyerahan kad laporan, tetapi juga menerusi PIBG iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru yang diperkukuhkan bagi menyediakan maklum balas tentang hal ehwal pengurusan berasaskan sekolah. Anjakan yang seterusnya, kita pergi ke anjakan yang ke-10. Anjakan yang ke-10 ni ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Memaksimumkan ini iaitu mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasionalisasi program berimpak rendah pada setiap tahun, selaras dengan anjakan keseluruhan kerajaan ke arah OBB iaitu bajet berasaskan keberhasilan. Dan anjakan yang ke-10 ini juga untuk memanfaatkan peluang meningkatkan kualiti dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling kritikal seperti peningkatan kemahiran dan latihan guru. Latihan guru ni seperti kita iaitu Institut Pendidikan Guru untuk melatih guru dan memartabatkan profesion perguruan ini. Dan akhir sekali, anjakan yang ke-11. Anjakan yang 11 ni ialah meningkatkan ketulusan untuk accountability awam secara langsung, iaitu di mana anjakan yang ke-11 ini menerbitkan laporan tahunan awam bagi kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan yang dimulai pada tahun 2013 dan berakhir pada tahun hadapan iaitu 2025. Kita nak tengok bahawa adakah pelan pembangunan ini berhasil ataupun tidak. Itulah yang dikatakan pada anjakan yang ke-11. Okey, sekarang kita pergi kepada ciri-ciri sasiah guru yang berkualiti. Okey, yang pertama, ciri-cirinya ialah bersifat terbuka. Di mana guru yang cemerlang ni dia selalu mengamalkan sikap terbuka dan memandang positif terhadap semua murid dalam sekolah tersebut. Guru yang sentiasa beranggapan semua murid mampu berubah bagi mencapai kemajuan apabila diberi peluang dan celik akal yang sewajarnya. Okey, poin yang kedua, guru yang bersikap terbuka akan memahami dan bertimbang rasa terhadap setiap pendapat yang dikemukakan oleh murid, di mana mereka tidak merasakan diri mereka ini mempunyai kuasa atau autoriti, iaitu guru sendirilah bagi menentukan sesuatu perkara tanpa mengambil kira pendapat dan perasaan murid. Contoh, jika guru tidak ada sifat bersikap terbuka ini, guru akan menunjukkan sikap tidak berat sebelah atau pilih kasih dalam kalangan murid. Contoh, dia akan rapat dengan salah seorang murid dalam kelas tersebut dan menunjukkan guru itu memilih kasih. Okey. Kesan daripada guru bersifat terbuka ini, guru sentiasa mewujudkan hubungan yang mesra dengan murid
dengan memberikan peluang kepada murid untuk bercakap, tidak membuat penilaian secara melulu dan membuat teguran atau menasihati murid dengan cara yang baik. Ini adalah salah satu inisiatif kepada guru untuk memberikan peluang kepada murid bercakap dan merupakan salah satu ciri sasiah guru yang berkualiti. Kepada ciri yang kedua. Ciri yang kedua iaitu penampilan. Penampilan ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk personaliti seorang guru, di mana guru perlu menjaga penampilan. Guru perlu menjaga penampilan ni di atas 3 tujuan utama. Yang pertama, menjaga kredibiliti profesion keguruan. Yang kedua, mengundang rasa hormat daripada sesiapa sahaja yang berurusan dengan guru. Yang ketiga, membina identiti guru yang efektif. Jadi, guru perlu memiliki ciri-ciri penampilan yang sesuai sebagai seorang guru. Guru juga seharusnya mematuhi etika berpakaian yang disarankan oleh kementerian, iaitu pemilihan pakaian yang kemas dan tubuh badan yang bersih merupakan aspek yang perlu diberi perhatian. Penampilan guru ini juga boleh mengganggu tumpuan murid seperti berpakaian kurang sopan dan tidak sesuai. Jika guru berpakaian tidak sopan, maka ia dapat mengganggu tumpuan murid untuk mempelajari dan memfokus di dalam kelas. Dalam masa yang sama, ia akan menunjuk imej yang tidak kemas dan selekeh dalam profesion perguruan. Oleh itu, sebagai guru, penampilan mestilah sentiasa kemas dan bersesuaian, akan menjadikan orang lain tertarik dan yakin dengan apa yang disampaikannya. Jadi, jika guru tersebut Ciri-ciri sasiah guru berkualiti seterusnya ialah berakhlak mulia. Seorang guru yang teguh pada agamanya mempunyai nilai kerohanian yang tinggi dan mampu mempamerkan akhlak-akhlak yang baik kepada para pelajar. Guru-guru tersebut tersemat di dalam dirinya pelbagai sifat-sifat yang baik, antaranya sifat sabar, sifat ikhlas, sifat tanggungjawab, sifat amanah dalam diri mereka. Mereka ini mampu menjadi tauladan dan ikutan kepada para pelajar. Guru-guru yang berakhlak mulia ini, mereka tidak memilih kasih dan mengajar anak-anak murid mereka secara sama rata. Inilah yang dimaksudkan dengan guru berakhlak mulia. Ciri-ciri sasiah guru yang berkualiti seterusnya ialah dedikasi. Seorang guru yang berdedikasi adalah seorang guru yang komited terhadap profesion keguruannya sendiri. Ia sanggup menghabiskan masa, tenaga dan wangnya untuk merealisasikan hasrat kerajaan itu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti dan mampu memberi impak yang tinggi kepada negara pada masa akan datang. Selain itu, guru-guru yang berdedikasi juga adalah guru-guru yang ikhlas dan sabar dalam mendidik pelajar-pelajar. Seterusnya kita akan pergi kepada ciri-ciri sasiah guru yang cemerlang yang seterusnya, iaitu bertanggungjawab dan amanah. Apakah ciri-ciri itu? Ciri-ciri tersebut adalah guru akan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan sentiasa memastikan tugas yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebagai contohnya, apabila guru itu bertanggungjawab dan amanah, guru itu akan menepati masa untuk masuk ke kelas, untuk mengajar kepada murid-murid dan mengajar apa yang terdapat, apa yang diamanahkan oleh seorang guru itu. Dan seterusnya, guru tersebut perlulah melaksanakan pengajaran sebagaimana yang sepatutnya, iaitu mengamalkan nilai-nilai murni sebagaimana yang diajukan oleh murid juga merupakan ciri-ciri seorang guru yang bertanggungjawab dan amanah. Yang terakhir, ciri-ciri guru yang bertanggungjawab dan amanah adalah tidak melaksanakan tugas dengan tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukan yang diberi. Seterusnya adalah ciri yang utama seorang guru yang amanah dan bertanggungjawab ialah
dengan melaksanakan tugas yang diberi dengan sempurna tanpa kecuaian dan penyelewengan. Okey, kesimpulannya, kualiti guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta mencapai aspirasi pendidikan. Guru yang berkualiti bukan sahaja mempunyai penguasaan yang kukuh terhadap subjek yang diajar tetapi juga memiliki kemahiran pengajaran yang efektif, mampu memotivasikan dan mengimpresikan pelajar serta memberikan sokongan yang diperlukan. Dengan pemantauan dan penilaian berterusan, guru berkualiti dapat membantu pelajar mengatasi cara pembelajaran mereka dan mencapai kecemasan akademik membentuk asas yang kukuh untuk masa depan pendidikan yang lebih baik.